Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah Hakikat Maksud Tali Allah. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta jangan lupa tulis komentar di bawah supaya ilmunya berkat. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat, atau ilmu ihsan, atau ilmu martabat 7, atau ilmu sir, atau dikenal sebagai ilmu rahsia. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Perlu ketahui bahawa ilmu tasawuf mukasyafah adalah ilmu tahap tertinggi di dalam agama Islam. Sahabatku sekalian, ilmu tasawuf mukasyafah membicarakan hal-hal di dalam diri kita, manakala ilmu syariat membicarakan hal-hal di luar diri kita. Maka ilmu tasawuf adalah mengkaji hal tentang roh di dalam diri kita, manakala ilmu syariat mengkaji tentang jasad diri kita. Maka di dalam Al-Quran ada menyebut tentang tali Allah. Apakah maksud sebenar tali Allah itu? Dalam sudut ilmu syariat, maksud tali Allah ialah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu memang benar sekali pada tahapnya, pada makom syariatnya. Al-Quran dan As-Sunnah adalah peta bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti seseorang berjalan di tengah hutan, hendaklah mempunyai peta supaya jumpa tempat tujuan kita. Jadi di dalam Al-Quran menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali, yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni masa jahiliah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Cuba kita lihat pada tanda pada ayat berikut. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Tali Allah. Maksudnya pada tahap syariat, ya, tali Allah ialah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ialah tahap yang belum lagi berjalan menuju Allah, iaitu perlu ada peta. Peta itu ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Ibarat kamu masuk di dalam hutan dan memerlukan peta untuk mencari jalan tujuan kamu, iaitu tempat destinasi kamu yang sebenar. Maka perlu ada peta. Jadi peta itu untuk ahli syariat, untuk tahap syariat,
iaitu perlu tengok peta dahulu sebelum berjalan. Manakala untuk ahli hakikat naik satu tahap maqam tahap hakikat, iaitu tahap yang sudah pun berjalan. Apabila sudah berjalan, perlu tahu apa maksud tali Allah itu dari sudut hakikat. Maksud tali Allah dari sudut ilmu hakikat ialah tali itu ialah ibarat hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya tali itu ialah hubungan kita dengan Allah, yakni tali itu tidak putus-putus. Kalau ibaratnya tali itu ialah zikir ingat kita kepada Allah. Tali itu ialah zikir, iaitu ingat kita kepada Allah. Ingat itu terbit daripada mana? Terbit daripada hati. Maknanya zikir hati tidak putus-putus ingat kepada Allah. Andai tali itu dipotong, maka seperti kita memutuskan zikir di dalam hati kita, maka sepertilah tali kita itu dipotong. Ibarat itulah tali Allah. Ibaratnya handphone. Kita menggunakan telefon ataupun handphone, kita berhubungan dengan sang kekasih kita. Kalau kita tengok pada sang kekasih kita pada hari ini, anak-anak pada hari ini, perempuan dan lelaki, kalau kita tengok, mereka kalau berhubungan dengan sang kekasih mereka itu tidak putus-putus menggunakan handphone. Jadi handphone ini adalah alat berhubung jarak jauh. Kalau kita tengok, anak-anak sekarang tidak pernah letak handphonenya. Pergi ke mana saja bawa handphone. Balas mesej melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui video call. Kerana apa? Kerana cinta kepada sang kekasih tersebut. Maka begitulah hubungan kita dengan sang kekasih kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita tidak boleh putus, barulah Allah itu sayang pada kita. Dalam ayat menyebut, fazkuruni azkurkum. Jika kamu ingat kepadaku, nescaya aku ingat juga kepadamu. Maka begitulah. Di dalam hadis Nabi dan ayat Al-Quran juga ada, fazkurullaha zikran katsira. Sebutlah nama Allah sebagai sebutan yang banyak. Maka sebutan yang banyak itu tak kiralah melalui lidah ke, melalui hati ke, tapi syaratnya jika zikir dengan lidah perlu beserta hati. Barulah sampai kepada Allah. Kerana Allah itu melihat kepada hati. Jadi begitulah tali Allah itu ialah zikirnya tidak putus-putus di dalam hati. Ini adalah merujuk kepada ilmu hakikat. Merujuk kepada ilmu syariat. Berbeza pula. Ianya adalah Quran dan Sunnah. Tahap syariat mereka masih belum lagi berjalan. Mereka masih lagi mencari peta, iaitu mencari jalan. Apabila naik ke tahap hakikat, ianya sudah pun berjalan. Apabila sudah berjalan, maka maksud tali Allah itu ialah hubungan kita dengan Allah. Ibarat kita dengan sang kekasih kita, tidak letak handphone. Pergi ke mana pun bawa handphone, balas mesej, balas WhatsApp, siap video call. Bahkan masuk tandas pun, masuk toilet pun, bawa handphone. Kerana apa? Kerana takut sang kekasih itu merajuk. Begitulah juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita tidak boleh putus. Langsung tidak boleh putus walaupun sesaat. Maka para nabi dan rasul itu tidak pernah putus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya tidak pernah putus. Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha
meriwayatkan bahawa ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqiyamul lail bersamanya di bulan Ramadan pada 10 malam terakhir. Pada ketika itu Rasulullah berqiyamul lail bersama Sayyidatina Aisyah. Ketika baginda berqiyamul lail bersama Sayyidatina Aisyah, Rasulullah itu terlelap matanya. Maka Sayyidatina Aisyah menegur Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah kamu tidur?" Maka Rasulullah menjawab, "Mataku memang tidur, tetapi hatiku tidak pernah tidur." Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir hati tidak putus-putus. Sebab dia kata tidak pernah tidur hatinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus zikir hatinya. Di dalam ilmu tasawuf, zikir hati itu banyak jenisnya. Ada zikir hu Allah, ada zikir Allahu, ada zikir la ilaha illallah, ada solawat. Bahkan kalau kamu mahu zikir apapun sebenarnya boleh. Semuanya sampai kepada Allah. Tetapi zikir yang paling pendek, Allahu ataupun hu Allah. Hu itu ialah zatul mutlak. Allah itu ialah zatul muqayyad. Hu itu ialah zat semata-mata zat. Dan Allah itu ialah nama bagi zat. Jadi para wali Allah itu tidak pernah putus zikirnya sehingga mereka mati. Itulah para wali Allah. Jika terputus sesaat zikir hatinya ingat kepada Allah, jika terputus sesaat, maka waliullah itu menghukum dirinya sendiri bahawa dirinya telah kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke tahap itu waliullah menghukum diri mereka sendiri. Sebab itulah berkata ahli sufi, orang alim itu tidur lebih baik daripada orang jahil yang sembahyang. Maksudnya orang alim itu orang yang tahu akan ilmu tasawuf. Mereka tidur, mereka ingat kepada Allah. Mereka zikir hatinya tidak putus walaupun tengah tidur. Orang lain nampak tidur tapi hatinya tidak putus dengan Allah. Zikir hati tidak putus. Hu Allah ataupun Allahu ataupun la ilaha illallah ataupun salawat sallallahu alaihi Muhammad. Mereka tidak pernah putus zikir hatinya. Begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus zikir hatinya. Tetapi pada akhir zaman ini banyak masalah berlaku apabila orang yang bukan ahli tentang ilmu tasawuf ini bercakap, memberi fatwa bahawa majlis agama memberi fatwa bahawa zikir hati itu ialah sesat. Zikir yang sesat. Tetapi adakah kamu tahu bahawa hadis itu adalah hadis sahih yang Sayyidatina Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqiyamul lail itu hadis sahih bahawa Rasulullah tidak pernah putus zikir hatinya itu. Itu hadis sahih. Jika kamu melanggar hadis tersebut, kafir kamu. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ada memberi fatwa bahawa ilmu tasawuf iaitu zikir hati sesat. Maka orang ini, majlis agama itu menanggung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu, jika kita tidak mengetahui sesuatu ilmu, jangan kita bercakap. Lebih baik diam. Sebab kamu hanya belajar ilmu syariat sahaja, tidak belajar ilmu tasawuf. Kamu tidak belajar ilmu hakikat. Kita ini perlu belajar syariat, tauhid, tasawuf. Tetapi kamu belajar syariat saja. Walaupun kamu PhD, tetapnya ilmu syariat. Kamu belajar PhD, sampai PhD. Tapi kamu ambil jurusan syariat. Kamu belajar PhD, tapi kamu ambil jurusan bahasa Arab. Kamu ambil PhD, tapi kamu ambil jurusan usuluddin sahaja. Tetapi kamu tidak mengambil jurusan tasawuf mukasyafah. Kerana apa? Kerana tidak ada orang yang mampu
bercakap tentang tasawuf ini jika orang itu tidak sampai, yakni waliullah. Jika orang itu tidak sampai ke maqam waliullah, maka tasawuf susah untuk dicari ilmunya. Hanya waliullah sahaja yang boleh menyebarkan tasawuf mukasyafah tersebut, kerana mereka mengetahui rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, kerana diberitahu oleh rahsia itu kepada mereka melalui diri mereka sendiri, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berguru dengan Jibril. Begitu. Jadi kena faham. Jadi jangan kita membuat fitnah terhadap ilmu Allah tentang zikir hati. Jadi tali Allah ini bermaksud ialah kita tidak putus zikir hati kepada Allah. Tali itu ialah ibarat mesej kita kepada Allah. Tali itu ibarat WhatsApp ataupun video call kita bersama Allah sentiasa. Ibarat sang kekasih di lamun cinta. Maka kita tengok pada hari ini sang kekasih anak-anak muda sekarang pegang handphone tidak lepas. Kerana apa? Kerana mesej sama kekasihnya, kerana video call sama kekasihnya walaupun nak tidur. Bahkan ada yang tengah tidur sekalipun tidur sekali dengan handphone video call macam itu. Maka itu adalah ibarat pada hari ini. Maka itu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang sudah dilamun cinta, mereka tidak pernah putus hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tali Allah itu ibarat kita sentiasa berhubung dengan Allah, tidak putus-putus walaupun sesaat. Itulah maksudnya. Zikirlah apapun di dalam hati, syaratnya jangan putus. Akhirnya sampai juga pada akhirnya kalau kita tidak putus zikir. Tak kiralah zikir apa, hu Allah ataupun Allahu ataupun Allah ataupun la ilaha illallah ataupun solawat ataupun qul huwallahu ahad pun boleh. Maka zikir apapun, asalkan kamu tidak putus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita menghukum sesuatu ilmu itu sesat kalau kita tidak mengetahuinya, kerana ianya menanggung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jadi ingatlah, pada orang yang tidak belajar ilmu tasawuf, pergilah belajar dan pergilah berguru. Jangan membuat fitnah. Kerana walaupun kamu mufti, walaupun kamu majlis agama, belum tentu kamu belajar bab ini, bab tasawuf mukasyafah. Kerana apa? Kerana kamu mengambil jurusan syariah semata-mata. Kamu tidak mengambil jurusan tasawuf. Kamu mengambil jurusan bahasa Arab. Kamu tidak mengambil ilmu fardu ain. Jadi kalau kita bukan daripada golongan ahli sufi, bukan daripada golongan ahlinya, jangan kita menentang dan jangan kita membuat fatwa bukan-bukan. Membuat fatwa ini, mengatakan itu salah, mengatakan ini sesat, jangan. Maka itu adalah menanggung tanggungan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Akan dipotong lidahnya sendiri nanti. Jadi berhati-hatilah kita membuat fatwa, mengeluarkan fatwa ya. Tambah-tambah Majlis Agama Negeri Sembilan Malaysia. Mereka membuat fatwa bukan-bukan. Ini masalah. Bahkan ada juga mufti negeri Perlis pun sama, buat fatwa bukan-bukan. Padahal mereka bukan ahli dalam bidangnya. Ini bahaya. Jadi marilah kita sama-sama tidak putus-putus mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ingat itu bermula daripada hati. Bukan bermula daripada mulut. Ingat itu daripada hati, seperti kita ingat kepada kekasih kita. Ianya dilamun cinta, seperti kita dilamun cinta, dia ingat di dalam hati. Begitulah. Ingatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fazkuruni azkurkum. Jika kamu ingat kepadaku, nescaya aku akan ingat kepadamu juga. Jadi begitulah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar.